Bagi saya adalah legenda, bukan saja legenda RTM, legenda pengacara, tetapi beliau adalah sebahagian daripada legenda sukan negara. Dan sekarang inilah gaya bebas yang memang paling digemari oleh Nurul Huda. Satu tumpukan cedok yang dilakukan dari tangan kiri. Faiz Nur Miskin menjadi primadona di pentas UKM. Begitulah kemenangan untuk Malaysia. Syarif Fitri hantar lagi mencari Wakame dan peluang. Tak berjaya di situ. Dari Fakri Syaran. Pengulas sukan tersohor, Datuk Haji Hasbullah Awang, telah pun meninggalkan dunia nan fana ini untuk menemui penciptanya. Pemergiannya sangat dirasai seluruh rakyat Malaysia. Tiada lagi kedengaran suara emasnya. Tiada lagi lawak jenakanya. Hasbullah mempunyai gaya yang tersendiri dalam membuat ulasan, baik dari segi ulasan sukan maupun general. Pengulas kelahiran Teluk Intan Perak ini memulakan karyanya sebagai juruhebah di Radio 1, Radio Kuantan pada tahun 1976. Pada tahun 1992, beliau telah berhijrah ke TV3. Namun, beliau kembali semula ke RTM sebelum menjadi sebahagian dari ahli keluarga baru Astro Arena pada tahun 2014. Pasukan bola sepak kita yang baru saja memenangi pesta bola merdeka ketika itu dikatakan mempunyai peluang untuk meraih emas dan membariskan di antara pemainnya Raja Bola Abdul Ghani Minhad. Tetapi malangnya pasukan bola sepak hanya memenangi pingat gangsa. Saya jumpa dia setiap kali kita membuat liputan, terutama bola sepak di Kuantan. Saya selalu dah nampak dia. Jadi saya ni dimaklumkan yang dia ni bekerja di Radio Malaysia Kuantan pada masa itu. Saya pun nak tengok macam mana dia dulu. Dia membuat persembahan apa semua. Saya pun berpuas hati lah. Dan dalam hati saya nantilah satu hari nanti kita ambil dia lah untuk menjadi staf di Kuala Lumpur ni. Dan kebetulan pada awal pemberohan dulu, unit sukan ini ditubuhkan. Ketua pengarah pada masa itu, Datuk Lola, memilih saya untuk mengetuai dan memulakan dan mengaturkan tugas senarai tugas kerja untuk bahagian sukan dari segi siaran, penerbitan, liputan dan sebagainya. Syahrudin Muhammad Ali, kini dikenali sebagai Major Jeneral Besara Syahrudin Muhammad Ali, bekas timbalan Panglima Tentera Udara Diraja, telah tewas kepada jago Thai Sudi Mayangkas dalam acara 100 dan 200 meter. Dan terpaksa berpuas hati. Selain menjadi pengulas sukan, Hasbullah pernah menjadi host untuk rancangan Malaysia Hari Ini, MHI, di saluran TV3, dan Selamat Pagi Malaysia, SPM, di saluran RTM. Masa-masa yang sukar hendak ditandingi, biarpun sekarang. Dia diminta dipindahkan ke Kuala Lumpur, masuk bahagian sukan sekali dengan saya yang sudah berada di situ. Dan jadi kami duduk dalam satu bilik, bekerjasama dan sebagainya lah. Walaupun pada ketika itu kalaupun nak kata dia baru masuk, tapi kita dah kenal lama, jadi kita dah tak ada apa, kita kata tidak ada perbezaan, tidak ada janggal untuk sama-sama bekerja dan sebagainya. Tentangan yang agak keras dari negeri Thai, tetapi akhirnya semuanya bersetuju. Maka sukan siap yang dulunya ditukar kepada sukan si. Sukan si yang ke-9. Terus dengan kesinambungan 1 hinggalah 9. Berwajah baru kali ini. Dia telah membuat kerja yang bagus.
walaupun di staf radio, dia telah tekun untuk membaiki dirinya dari segi persembahan, dari segi tugas, dan dia tidak segan sidulah bertanya kepada orang yang berpengalaman. Dan orang yang paling berpengalaman dalam bidang sukan membuat ulasan ini pada masa itu ialah Datuk Rahim Razali. Itu menjadi satu kenangan karena di ketika itu pasukan bola sepak Malaysia merupakan pasukan yang paling disegani bukan saja di Asia Tenggara tetapi di benua Asia, karena mereka telah melayakkan diri ke pertandingan bola sepak Olimpik. Satu penghormatan yang tinggi, tetapi malangnya dalam tahun 71 sukan siap, mereka kalah di tangan pasukan Burma dalam perlawanan akhir. Sudah lama berkenalan, sudah lama bekerja sebagai pengulas sukan bersama-sama bermula tahun 88. Saya telah bermula jauh sebelum itu untuk TV Malaysia atau RTM, tetapi mula berkecimpung bersama dengan Allahyarham tahun 88 di sukan Olimpik di Seoul, Korea. Dan lepas itu selalu sangatlah kami berdua membuat ulasan-ulasan liputan sukan untuk RTM, sama ada di peringkat Olimpik atau Piala Dunia bola sepak, Piala Dunia hoki, dan sukan berbagai jenis sukan antarabangsa dan sukan kebangsaan atau sukan nasional. Liputan Sukan SEA 1985 menjadi titik mula penglibatan Hasbullah di dunia penyiaran TV bagi liputan pemasya sukan besar. Bakatnya telah dihidu oleh Encik Amran Hamid, seorang bekas pegawai Radio Television Malaysia, RTM. Tatkala itu, beliau dipertanggungjawab mengelola penerbitan Sukan TV RTM. Insan yang dianugerahi bakat besar dalam bidang pengulasan TV dan radio ini telah mencuri perhatian peminat-peminat sukan dan seluruh rakyat Malaysia. Bintang penyiaran sukan, Datuk Hasbullah Awang, merupakan antara pengulas sukan terbaik yang pernah dilahirkan. Beliau mempunyai aura yang tersendiri dengan intonasi suara yang menarik. Menurut rakan-rakan seperjuangan beliau, seperti Abdullah Hashim, Datuk Rahim Razali dan Zainal Abbas, beliau adalah seorang yang sangat rajin dan sangat minat terhadap bidang yang diceburinya. Kemana sahaja beliau pergi, pasti sebuah buku nota kecil berada bersamanya. Apa sahaja yang terlintas, apa sahaja maklumat baru yang diterima, pasti beliau mencatatnya dalam buku nota tersebut. Dia memang seorang yang amat penyayang, sangat-sangat penyayang. Kami semua anak-anak perempuan, dia akan pastikan kami semua memang dijaga, dan dia kalau salah seorang anak tak balik lagi, dia akan pastikan macam selalunya adik saya lah yang balik lambat. So dia akan pastikan, adik mana adik? Dia panggil adik saya adik. Dia akan pastikan semua balik, dia akan tunggu kat depan. Sebab Abah memang betul lah kata adik saya sebelum ni mati tidur semula, maka kami tak dapatlah abah yang macam tu. 19 November 77, Stadium Merdeka dipanciri oleh para penonton menyaksikan Brunei Darussalam, Burma, Indonesia, Filipina, Singapura, negeri Thai dan tuan rumah memulakan era baru sukan siap yang kini bergelar Sukan SEA. Sukan SEA ke-15 berlalu meninggalkan kenangan paling manis panjang tahun 1989. Dia dah kerja kat 39 tahun dan apa saja simpanan yang dia ada, dia memang dia akan rujuk balik. Dia akan simpan, dia akan tengok balik. Dia akan, kalau esok dia ada sukan, dia akan pastikan yang saya akan cek tempat mana yang dia nak pergi sukan tu, dan dia akan pastikan saya akan kena pastikan info tu ada bagi dia. Lepas tu dia start malam tu dia memang tak tidur lah. Dia selalu tak tidur. Kalau esok dia ada sukan pukul 6, pukul 1 malam dia tak tidur. Beliau seorang yang rajin membaca, menyelidik serta mengumpul maklumat bagi memantapkan lagi karirnya sebagai seorang pengulas sukan. Terdapat berbagai bahan rujukan yang disimpannya bagi membantu beliau membuat ulasan. Di kediaman beliau, terdapat satu sudut kegemaran beliau yang mana disitulah beliau membaca, menonton televisyen serta membuat persiapan untuk tugasan pengulasan. Inilah antara kamera pribadi yang pernah dimilikinya.
Di kediaman beliau, terdapat satu sudut rekreasi hasil cetusan idea bersama istrinya. Beliau merehatkan diri dan menenangkan fikiran tatkala melihat ikan-ikan peliharaan berenang-renang. Inilah ruang solat yang disediakan untuk para tetamu. Lepas tu dia dengan sifat rendah diri dia, pakaian dia pun simple, dia bawa kereta kancil je. Dan dia tak suka pakai kasut, tapi sebagai komitmen tugas, dia kena pakai kasut lah. Jadi dia pakai slipper je. Dia capas slipper, dia bawa beg sekolah yang warna hitam. Itu sajalah pakaian dia. Dan dia tak suka pakai yang megah-megah, dia suka pakai t-shirt biasa je. Kalau nak katakan keselesaan dia, hanyalah baju Melayu dia dengan keplekat atau t-shirt biasa. Cencaru makan tengah hari. Itulah antara barisan ayat yang pernah menghiburkan penonton tatkala berdebar-debar menyaksikan perlawanan bola sepak. Keunikan Hasbullah dalam membuat ulasan sangat mencuri hati penonton. Rata-rata generasi muda hari ini membesar dengan ulasan-ulasan yang sering kita dengar di kaca televisyen maupun di corong radio. Allahyarham seorang yang peramah. Malah kalau dia rasa suka hati, dia akan ketawa selantang-lantang. Jadi orang faham kalau orang sebelah tu ketawa, Datuk orang sebelah tu ketawa, orang duduk tingkat 1 akan dengar. Sebab kami pejabat di tingkat 2. Itu antaranya. Dan sebentar tadi kita menyaksikan mereka memecahkan rekod tanpa kalah Pahang di Stadium Darul Makmur untuk bertemuan dengan pasukan Johor dengan menewaskan pasukan tuan rumah itu 2-1. Itulah hebatnya Johor Darul Takzim, cencaru makan tengah hari. Atuk pernah bawa saya dengan abang saya pergi ke stadium. Waktu tu Selangor lawan Pahang, tak silap saya lah. Atuk memang suka beli banyak makanan. Saya minta 2 je lelah penuh tangan saya kena bawa macam tu. Sebab atuk selalu lepas sekolah pergi mamak ke macam tu lah. Sejahtera dia ni. Dia panggil abang lah ni. Takkan angkat. Beliau pernah menjadi juri bagi program Ayat Sukan terbitan penerbit Allahyarham Marzuki Jazuli yang mencari bakat-bakat baru dalam bidang pengacaraan dan pengulasan sukan TV. Kini, pasti ramai peminat sukan berbasikal Le Tour de Langkawi LTDL merindui suara emas beliau tatkala mengulas liputan LTDL. LTDL dan Hasbullah cukup sinonim, ibarat Hasbullah dan RTM. Orang anggap nama dia besar, tapi dia memang tak, dia kata dia tak ada cukup ilmu. Dia rasa memang dia masih lagi tak cukup. Ada orang nak buat buku tentang dia, tapi saya lupa siapa dah 3 tahun lepas. Tapi dia kata memang dia tak cukup banyak ilmu dan dia rasa dia rendah sangat. Even kalau keluar jalan-jalan pun dia selalu pakai topi. Dia rasa kenapa orang nak tangkap gambar dengan dia. Sebab dia kata dia tak ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa yang hebatlah di mata dia. Bagi dia sifu dia paling hebat Rahim Azali. Dia tetap kata Rahim the best. Dalam banyak acara yang telah dilangsungkan hari ini di Sukan Olimpik ke-24 di Kota Siau, yaitu hari keempat Sukan Olimpik yang ke-24 ini berlangsung, ada 2 yang melibatkan para peserta dari tanah air, yaitu lomba renang dan lomba basikal. Seorang yang sangat mudah untuk dikawani, untuk dikatakan sahabat. Memang seorang yang tidak banyak kerenah, tidak banyak cerewet, dan sangat tekun dalam kerja yang dilakukannya, sangat tekun dalam terutamanya dalam bidang sukan. Dia menyimpan bermacam maklumat tentang sukan. Ada satu fail yang dibawanya ke mana saja dia pergi, dan fail itu mengisi segala kandungan berita sukan yang tersimpan, yang ditulisnya sendiri, dicatatkannya sendiri dan dibawa ke mana saja pergi. Kadang-kadang bila saya perlukan sesuatu maklumat, nakkan serta-merta, saya hanya berpaling kepada dia, kata, "Bol, ni macam mana ni? Aku dah tak berapa ingat yang ini. Ini dia abang." Dia tunjuk. Begitulah orangnya. 1971, Kuala Lumpur buat kali keduanya menjadi tuan rumah. Sukan Siap ke-6 disertai oleh 7 buah negara dan 15 acara sukan dipertandingkan.
Hasbullah menabur bakti dalam bidang pengulasan dan pengacaraan sukan di RTM hampir 37 tahun. Menurut keluarga pengulas legenda ini, beliau sangat menyayangi RTM. Komitmen dan dedikasi yang tinggi menjadikan beliau seorang pengulas yang sangat tersohor di Malaysia. Sejujurnya memang saya kata suara dia memang sedap, tapi saya memandang dia macam biasa. Tapi walaupun saya mengakulah dia memang teliti dalam kerja, tapi kami anak-anak memang pandang dia macam biasa. Sebab dia membuatkan kami memandang dia macam biasa. Dia selalu kata, Abah tak ada apa-apa, Abah tak ada apa-apa. Hasbullah yang berpengalaman luas mengulas pelbagai acara sukan tempatan dan antarabangsa, termasuk 7 sukan Olimpik, pernah memenangi anugerah pengulas TV terbaik Sri Angkasa pada tahun 1989, 1991 dan 2004. Pemenang untuk kategori anugerah pengulas TV terbaik ialah Hasbullah Awang, RTM. Jasa dan penglibatan Hasbullah dalam bidang pengacaraan sukan mendapat pengiktirafan apabila beliau menerima anugerah Darjah Indra Mahkota Pahang DIMP yang membawa gelaran Dato'. Beliau mempunyai pengalaman luas dalam bidang penyiaran. Bukan sahaja mengulas perlawanan bola sepak, malah beliau turut terlibat dalam memberi ulasan untuk 7 sukan Olimpik bermula edisi Seoul pada tahun 1988 dan yang terbaru Sukan Olimpik London 3 tahun yang lalu. Abah selalu cerita macam mana dia bakat dia tahun 1974, bakat dia dikenali, dia tahulah minat dia base pada RTM lah. Dia selalu kata apa-apa macam walaupun dia dah masuk ESTO, tapi dia selalu kata baju-baju dia jangan pusing. Dia kata adalah macam dulu saya nak sedekahkan baju dia kata jangan ni baju RTM buat kau tu dia, baju lengan panjang. Dia ingat lagi. Lepas tu jaket dahir dia kata jangan usik. Dia memang sayang RTM. Dia kata itulah tempat dia membesarkan kami. Dato' Hasbullah Awang bukan saja terkenal sebagai pengulas bersuara emas, malah dia cukup dikenali kerana sering menggunakan istilah-istilah sukan yang ada kalanya mencuit hati penonton. Sebagai pengulas legenda, Hasbullah tidak pernah mencipta jurang dengan muka-muka baharu. Beliau seorang yang mudah didampingi, ramah serta bermurah hati dan tidak lokek memberi tunjuk ajar kepada rakan media. Akhirnya berjaya diselamatkan di situ oleh Komandan Pahang. Terus Alex mengatur gerak ke tengah dan tajukan. Jaringan dilakukan oleh Majas County. Perlawanan akhir Piala Malaysia 2013, Pahang menentang Kelantan di Stadium Shah Alam Selangor merupakan suara emas terakhir yang didengar dan ditonton menerusi saluran RTM. Pada 4 hari bulan 2 kami pergi ke IGN. Doktor IGN yang buat bypass kata dia cadangkan jangan buat. Sebab dia kata risiko besar. Kalau buat pun memang setahun kena buat balik. Tak sedap. Orang lain 10 tahun pun buat. Dia setahun kena buat balik. Jadi memang masa itu saya teringat muka abah saya memang dah putus asa. Dia tu pandang bawah. Memang sedih tengok muka dia waktu tu. Dia putus asa. Lepas tu sebab doktor kata memang dah tak boleh buat apa dah Datuk. Doktor Rosli kata saya cubalah buat belon. Tapi kalau tak boleh buat belon, mungkin kita depend pada medication. Masa tu saya nampak muka bapak saya, ya Allah, happynya dia. Dia siap kata, terima kasihlah doktor sebab bagi talian ayat. Melangkah bulan kedua tahun 2015. Tanggal 12 Februari 2015. Seluruh rakyat Malaysia digembarkan berita pengulas sukan Hasbullah meninggal dunia. Pengulas sukan terkenal ini meninggal dunia ketika menerima rawatan di Institut Jantung Negara, IJN. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir di unit rawatan berapi jantung IJN pada jam 11.30 pagi. Jenazah Allahyarham dibawa pulang ke kediamannya di Seksyen 32 Bukit Naga Shah Alam pada jam 3 petang.
Allahyarham ada menyatakan ini 33 tahun yang lepas. Tahun 80 berapa, saya dah lupa lah kan. Mungkin 83, mungkin 82. Dia kata kalau saya mati, dia kata harapan saya satu je. Orang bawa jenazah saya ke masjid, turun jadi kereta, dia kata, atau orang-orang pikul, masuk dalam masjid tu ada orang azan. Itu dia nyatakan. Kemudian apabila jenazah saya sampai, dia letakkan azan pun habis. Itu apa yang Allahyarham sebut-sebut 30 tahun yang lepas, 33-34 tahun yang lepas. Saya masih ingat lagi. Pemergian Allahyarham merupakan satu kehilangan yang besar kepada negara. Ia amat dirasai, bukan sahaja oleh keluarga dan sahabat handai, malah mereka yang pernah bertugas bersamanya, selain seluruh peminat sukan tanah air. Isteri kesayangan Allahyarham, Hazidah Alang Ahmad, sedih menghadiri pengebumian suami tercinta. Kini, tiada lagi ulasan-ulasan yang mencuit hati. Tiada lagi suara emas berkumandang pada setiap acara sukan. Yang ada kini hanyalah kenangan manis yang tidak akan dilupakan selamanya. Satu kehilangan besarlah kepada industri sukan lah. Dan saya masih ingat lagi masa zaman kita muda-muda dulu, dia begitu mahir sekali lah, fasih sangat dalam khususnya bidang sukan bola sepak. Pada saya, beliau seorang yang passionate dalam bidang kerjanya, dan dari segi pengacaraan baik kerja mengulas, memang pada saya dia adalah yang terbaik dalam bidangnya. Beliau merupakan orang yang saling mengambil berat tentang kawan-kawan dan mengambil tahu tentang anak buah, begitu juga tentang ilmu yang dia tahu, sentiasa beri tunjuk ajar kepada pengulas-pengulas baru, penerbit dan juga kawan-kawan yang lain. Dia merupakan orang yang ramah, suka bergurau dan juga kata orang tu baik hati. Satu kehilangan tak tahu nak cakap macam mana kan. Tapi saya rasa tak ada kata kita Allah. Tapi rasa cuma bukan galak je sebab sepatut pergi melawat dia, tapi bila communicate dengan Loli, anak dia cakap tak apa, Babah nak relax kot. Dia tengah sakit kan. Bila orang nak datang jumpa dia selalu pun larat. Tapi duk call lah. So siap tanya lagi, bola start bila, Liga, siapa first game. Dan dia minta jadual perlawanan kat saya email lah dia. Tapi at the end, ya dah ajar kan nak buat macam mana kan. Saya takkan dapat bapak macam tu. Yelah, orang lain pun boleh cakap benda yang sama pasal ayah masing-masing kan. Tapi itulah ayah saya. Dia pun kalut juga, seorang yang sangat dia caring pasal sampai micromanage kan anak dia, sampai semua benda dia nak jaga. Tak tahulah, mungkin sebab kami semua perempuan, so dia jadi extra care kan. Dia sangat caring. People thought dia ni jenis yang talkative kan, friendly, tapi dia very shy person. Tapi dia very fatherly. Yelah, kami 4 orang anak kan, memang very dear to him lah. Dia kalau boleh semua nak dekat dengan dia. Itu atuk for them, and for me is good, very good father. Allah bersyukurnya saya dapat atuk yang betul-betul baik lah. Memang menjaga cucu, sayang cucu dia semua.